Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Amy. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Dah sedia nak belajar pada hari ini? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan. Kita masih lagi dalam unit 3, Jauh di Mata, Dekat di Hati. Tajuknya Malam Jalinan Kasih. SP kita pada hari ini iaitu 3.4.1, memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas mengikut konteks dengan betul. Objektifnya pula, murid dapat menyenaraikan kata nama khas dengan betulnya. Kedua, murid dapat menulis cerita dengan menggunakan kata nama khas dengan betulnya. Bagi mencapai objektif tersebut, terdapat beberapa aktiviti yang telah disusun. Pertamanya, murid membaca dan memahami kad undangan. Kad undangan ini cikgu ambil daripada halaman 14 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Sebelum itu, cikgu nak tanya, pernah tak murid-murid menerima kad undangan? Jika pernah, sudah pastilah murid-murid pernah melihat ataupun membaca butiran ataupun maklumat yang terdapat pada kad undangan. Selalunya pada kad undangan ada maklumat apa? Okey, ada nama majlis tersebut, ada tarikh, ada masa, ada tempat, kemudian ada juga yang disertakan senarai undangan khas, atur cara, menu dan juga plan ke rumah ataupun ke dewan tempat berlangsungnya majlis tersebut. Okey, ini untuk aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, selepas ini kita akan cuba senaraikan kata nama khas yang terdapat pada kad undangan ini. Sebelum itu, cikgu nak tanya, tahukah murid-murid tentang kata nama khas? Okey, kalau dah lupa, mari kita buat ulang kaji bersama-sama. Kata nama khas ialah perkataan yang menamakan manusia, haiwan, benda, tempat, institusi atau perkara secara khusus. Kata nama khas ditulis dengan menggunakan huruf besar pada pangkal perkataan. Baik, kata nama khas terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup pula terbahagi pula kepada dua, iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Tahukah murid-murid apakah contoh kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia? Mari kita tengok. Baik, kata nama khas hidup manusia. Contohnya Dahlan, Srilan, Kamal, Dr. Aminah. Okey, dengan kata mudahnya, kata nama khas hidup manusia ini nama orang. Okey, kata nama khas hidup bukan manusia pula. Contohnya Tompok, Si Belang, Sang Kancil, Bougainvillea. Tompok itu nama kepada kucing. Si Belang nama kepada harimau. Sang kancil lah. Kalau Bougainvillea untuk bunga kertas. Baik, kita teruskan. Kata nama khas tak hidup pula. Kata nama khas tak hidup ada beberapa kategori. Okey, contohnya benda. Okey, jalur gemilang, potong saga. Bila sebut jalur gemilang merujuk kepada bendera negara Malaysia negara kita. Okey, tempat, masjid negara, kampung bahagia. Lagi, kampung sentosa, Taman Sri, itu nama tempat. Kemudian institusi, contohnya Dewan Bahasa dan Pustaka, Kolej Aminuddin Baki. Okey, ada juga institusi yang lain, contohnya Universiti Putra Malaysia. Okey, itu antara contoh institusi. Seterusnya negara. Okey, contohnya Malaysia, Argentina, Singapura, Indonesia dan banyak lagi contoh-contoh negara yang lain. Kemudian undang-undang, contohnya Akta Pendidikan 1996, Akta Jalan Raya dan sebagainya. Kata nama khas ini perlulah ditulis dengan huruf besar. Baik, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu murid menyenaraikan kata nama khas yang terdapat pada kad undangan. Okey, pada kad undangan ini terdapat beberapa kata nama khas, sama ada hidup ataupun tak hidup. Okey, contohnya Malam Jalinan Kasih. Kemudian ada dekat situ nama tempat, iaitu Dewan Seri Rakyat.
Okey, kata nama khas hidup manusia. Contohnya, Tan Sri Azman bin Alif, Datuk Kok Liang Seng. Okey, itu contoh-contoh kata nama khas hidup manusia. Kemudian ada juga menu, kata nama khas tak hidup. Ada nasi biryani ayam jalinan kasih, jus mangga harum manis, acar buah puteri, salad kasihku abadi. Okey, ini merupakan contoh kata nama khas tak hidup. Kemudian bahagian pelan. Okey, murid-murid perhatikan bahagian pelan ada nama jalan, betul? Jalan Bahtera, Jalan Nakhoda. Okey, ini merupakan contoh kata nama khas tak hidup. Okey. Lepas ini murid-murid bolehlah tengok semula ada tak lagi kata nama khas yang terdapat pada kad undangan ini. Baik, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Murid menulis cerita dengan menggunakan kata nama khas dengan betulnya. Baik, untuk aktiviti ini, cikgu akan membimbing murid bagaimana hendak menulis cerita. Okey, peringgan yang pertama. Bagi meraihkan kepulangan kakaknya, keluarga Jen Boy telah mengadakan majlis makan malam. Majlis yang diberikan nama. Baik, cikgu telah bahagikan dalam bentuk jadual, iaitu kata tanya, kata nama khas dan ayat. Untuk kata tanya, apa? Kita perhatikan nama majlis. Nama majlisnya tadi malam jalinan kasih. Bila majlis ini berlangsung. Okey, dekat situ cikgu letak hari dan tarikh. Murid-murid bolehlah letak hari Ahad. Contohnya Ahad 20 Januari 2021. Untuk ayat ini, murid-murid boleh sambung majlis yang diberikan nama Malam Jalinan Kasih telah diadakan pada hari Ahad 20 Januari 2021. Itu ayat yang pertama lah. Ayat yang kedua ataupun sambungannya lagi, jam berapa hingga berapa. Okey, cuba rujuk semula atur cara majlis. Okey, majlis ini bermula pada jam 7.30 malam, berakhir 10.30 malam. Di mana tempat nama dewan tu? Iaitu Dewan Seri Rakyat. Jadi, majlis ini diadakan pada pukul 7.30 malam hingga 10.30 malam di Dewan Seri Rakyat. Okey, seterusnya di mana? Tempat. Okey, dewan itu terletak berhampiran dengan. Okey, rujuk pula bahagian pelan dekat bawah tu. Okey, Dewan Seri Rakyat berdekatan dengan Wisma Belia. Jadi dewan itu terletak berhampiran dengan Wisma Belia. Untuk peringgan yang pertama, murid-murid perlulah rapat di bahagian tepi garisan. Okey, jadi bermulakan peringgan ataupun ayat dalam peringgan pertama ini dengan ayat bagi meraihkan kepulangan kakaknya, keluarga Jen Hui telah mengadakan majlis makan malam. Majlis yang diberikan nama Malam Jalinan Kasih telah diadakan pada hari Ahad 20 Januari 2021. Majlis ini diadakan pada pukul 7.30 malam hingga 10.30 malam di Dewan Seri Rakyat. Dewan itu terletak berhampiran dengan Wisma Belia. Okey, titik. Habis peringgan yang pertama. Kita pergi pula kepada peringgan yang kedua. Okey, untuk peringgan yang kedua, selang satu baris. Kemudian jarak masuk ke bahagian dalam sedikit. Baru tulis, keluarga Jen Hui telah mengundang saudara mara, sahabat handai serta jiran tetangga. Antara tetamu yang hadir ke majlis itu termasuklah. Okey, cikgu letak kata tanya siapa. Okey, nama tetamu yang hadir. Murid-murid bolehlah rujuk kad undangan, iaitu senarai undangan khas. Jadi, antara tetamu yang hadir ke majlis itu termasuklah, murid-murid bolehlah senaraikan nama tetamu tadi, iaitu Tan Sri Azman sehinggalah Cik Norehan bin Isa. 8 orang tetamu undangan khas yang telah diundang ke majlis tersebut. Faham ya murid-murid? Okey, kita masuk kepada peringgan yang ketiga. Okey, majlis itu bermula pada pukul 7.30 malam dengan ketibaan para jemputan. Okey, ada dekat sini beberapa ayat yang perlu dilengkapkan oleh murid-murid. Pertamanya, cikgu letak apa kata tanya. Okey, rujuk atur cara majlis. Pada pukul 8 malam, acara apa? Ucapan alu-aluan. Okey, pada pukul 8 malam, ucapan alu-aluan disampaikan. Titik.
pada pukul 8.30 malam, Jen Hui dan Jen Ling mendeklamasikan sajak yang bertajuk Jalinan Kasih. Kemudian, para tetamu mula menjamu selera pada pucuk semula atau cara 8.40 malam. Ya. Okey, menu yang disediakan pada malam itu termasuklah, murid-murid boleh senaraikanlah menunya, iaitu nasi biryani ayam, jus mangga sehinggalah salad kasihku abadi. Pastikan ejaan untuk menu ditulis dengan huruf besar pada pangkal perkataan kerana kata nama khas. Jadi setelah murid-murid melengkapkan itu, bolehlah murid-murid salin semula dalam perenggan yang ketiga. Seterusnya, perenggan yang keempat. Seterusnya, pada pukul 9.30 malam, para tetamu menyaksikan tujuh atau acara majlis, iaitu tayangan video. Majlis bersurai kira-kira pada pukul 10.30 malam. Di perenggan 4 ringkas saja. Okay, faham murid-murid? Untuk tugasan ini, murid-murid bolehlah siapkan tugasan ini dalam buku karangan. Okey, hanya siapkan karangannya, tak perlu salin buat jadual yang cikgu berikan ini ataupun kerangka ini, terus salin ayat yang telah kamu lengkapkan. Okey, kemudian tak perlu juga salin kata nama khas tadi. Okey, kata nama khas ini tak perlu salin lah. Terus mulakan dengan tugasan perenggan yang pertama, tak perlulah tulis perenggan pertama, terus buat perenggan pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, ada soalan tak? Kalau murid-murid ada pertanyaan, bolehlah WhatsApp cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab pertanyaan tersebut. Jadi kesimpulannya dekat sini, gunalah kata nama khas dengan betul supaya tiada kesalahan ejaan yang dilakukan. Baik ya. Kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu sudahi kelas pada hari ini. Dengan sekian, terima kasih dan jumpa lagi.